Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anak-anak didik kesayangan Cikgu Guna. Sekali lagi anak-anak bersama dengan Cikgu Guna dalam channel 3M Matematik Mudah Mesej. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini Cikgu nak sharekan bagaimanakah cara yang mudah untuk mencari imej bagi suatu titik melalui putaran. Okey, yang mana kalau mengikut pengalaman cikgu, putaran titik inilah yang selalu pelajar melakukan kesilapan. Okey, untuk membuat putaran sesuatu titik yang diberi dan pusat yang diberi, langkah yang pertama anak-anak kena tandakan objek. Okey, untuk membuat putaran bagi suatu titik, yang pertama anak-anak tandakan objek yang nak diputarkan tadi. Okey, contoh untuk soalan ini, anak-anak lihat soalan yang diminta adalah koordinat A untuk diputarkan. So, tandakan A sebagai objek. Okey, step yang kedua, okey, anak-anak tandakan pusat. Okey, tandakan pusat putaran yang mana pusat ini diberikan dalam soalan. Contoh soalan ini, penjelmaan R ialah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. So, di sini anak-anak tandakan B sebagai pusat. Step yang ketiga, apa yang anak-anak kena buat ialah seterusnya, okey, buat L. Apakah yang Cikgu Guna maksudkan dengan buat L? L ini adalah pergerakan dari pusat menuju ke objek. L ini adalah pergerakan yang akan terhasil, pergerakan daripada pusat ke L, ke objek. Contoh, katakanlah soalan tadi pusat kita di sini. Kita nak pergi ke objek di sini. Macam mana Cikgu Guna buat L? Okay, pusat ini bergerak ke atas, kemudian dia akan bergerak menuju ke A. So, di situlah terhasilnya L tadi. Dan nak buat L, pastikan anak-anak kena lukis yang panjang dulu baru pendek. Contoh, pusat kat sini tadi, nak bergerak ke objek kat sini, mesti melalui panjang dulu baru pendek. Tetapi untuk soalan kita ni, jarak dia panjang, mencancang dan mengufuk dia sama panjang. So, tak ada masalah kalau anak-anak nak buat kat sini dulu sebab dia sama panjang. Okay, mengufuk pun 3, mencancang pun 3. So, yang tu tak ada masalah. Anak-anak boleh je buat secara mencancang dulu baru mengufuk, ataupun mengufuk dulu baru mencancang. Tetapi katakanlah contoh A dia kat sini, okey, pusat dia kat sini. Contohnya macam ni. So, yang Cikgu Guna maksudkan buat panjang dulu baru pendek tu, anak-anak mesti buat melalui mencancang dulu, kerana mencancang adalah lebih panjang berbanding daripada yang mengufuk. So, yang tu maksud Cikgu Guna buat panjang dulu baru pendek. Okey, jadi maknanya Cikgu Guna tak nak anak-anak buat pendek dulu, baru panjang. Sebab yang ni L kita nampak tak cantik lah. Okey, jadi step yang pertama anak-anak kena ingat, tandakan objek. Okey, lepas tu tandakan pusat. Lepas tu anak-anak buat L. Buat L ni, cara nak buat L ialah dari pusat. Okey, anak-anak buat L dari pusat. Okey, buat L dari pusat ke objek. Dari pusat ke objek. Dan mesti panjang dulu L, mesti panjang dulu baru pendek. Okey, L yang anak-anak lukis nanti daripada pusat ke objek mesti melalui panjang dahulu baru pendek. Okey. So, sekarang anak-anak dah buat pusat. Okey, dah buat L. Okey, sekarang kita lihat sistem jam. Apa yang Cikgu Guna maksudkan dengan sistem jam? Okey, jam kita, Cikgu Guna gunakan sistem jam. Jam kalau ke atas jam 12, ke kanan 3, ke bawah 6, ke kiri 9. So, sekarang cuba anak-anak lihat. Pusat ni adalah pusat jam, jarum jam kat sini. Jarum jam tadi dia bergerak ke atas. So, bergerak ke atas menunjukkan jam adalah pukul 12. So, objek kita sekarang di pukul 12. Sekarang arahan soalan sama ada arah ikut jam ataupun lawan jam, anak-anak kena lihat pada soalan tadi.
So kat sini soalannya adalah mengikut arah jam. Maka anak-anak lihat balik sistem jam tadi. Daripada jam 12, nak diputar ke jam 3 mengikut arah jam. Kalau dia nak lawan arah jam, bermakna pukul 12 akan ke pukul 9. Jadi sekarang anak-anak lihat, kita dah tahu arah dia ikut arah jam. So jam 12 akan bergerak ke jam 3. So jarum jam bila dia berpusing, panjang jarum adalah sentiasa sama. Jadi kalau lah kat sini, anak-anak lihat daripada pusat nak pergi ke jam 12 tadi, jarum jamnya adalah 3. Bermakna bila dia nak putar, jarum jam juga mesti bergerak sebanyak 3 petak. So sekarang jam menunjukkan pukul 3. Okey. Kemudian anak-anak kena ingat, L kita tadi bukan berada betul-betul di pukul 12. L kita tadi dia bergerak 3 mencancang, kemudian 3 mengufuk. So kat sini jawapan pun anak-anak belum settle lagi. Jadi anak-anak gerakkan jam 3 tadi kat sini belum habis lagi. Maka L tadi yang anak-anak lukis daripada pusat ke jam 12 tadi, arah L dia ke sini. Maka bila anak-anak putarkan tadi, maka L dia akan berputar kat sini dan dia akan naik ke atas. So jawapan L dia akan berada kat situ sekarang. Boleh faham ke? Sekali lagi cikgu nak ulang. Tadi anak-anak gerakkan daripada pusat ke objek tadi, naik L ke atas jam 12 dan dia ke kanan. Sebab titik A tadi di sebelah kanan. So duduk kat sini, anak-anak putarkan. Maka dari jam 12 ke jam 3 dan L tadi naik ke atas. So sama juga dengan sekarang. Bermakna semasa anak-anak bilang daripada pusat tadi, dia naik sepanjang 1, 2, 3. 3 petak ke jam 12, bermakna akan gerak 3 petak juga ke jam 3. 1, 2, 3. Dan L tadi anak-anak lihat nak ke objek A sebanyak 3 petak ke objek A. 1, 2, 3. Maka di sini L tadi dia akan naik 3. So dapatlah 3 petak juga di sini. Maka ni adalah A prime. Kenapa dia bergerak ke atas? Kenapa L tadi tidak turun ke bawah? Anak-anak lihat daripada objek tadi, cikgu pun dah naik ke atas, kemudian ke kiri. So bila nak diputarkan 90 darjah, putaran tadi akan berlaku ke sini. Dan bila diputarkan ke jam 3, maka L tadi akan naik ke atas. Kalau cikgu pun nak putarkan lagi ke bawah, so ke jam 6 ke bawah, L dia akan ke sebelah kiri. Dan kalau putar lagi, L dia ke sini, ke sebelah kiri. Dan tangan tadi akan naik ke atas. Betul ke naik ke atas? Salah. Sebab tangannya akan turun ke bawah. So dekat sini. So nampak tak apa yang terhasil? Jadi jawapan A adalah image-nya. Baca koordinat dia 5, 6. Kalaulah nak putarkan 90 darjah lawan arah jam. So lawan arah jam dari jam 12 akan ke jam 9. So daripada jam 12 nak bergerak ke jam 9 lawan arah jam. Sekarang kita tengok daripada pusat nak pergi ke objek, melalui 3 petak. Bermaksud nak pergi ke jam 9 juga mesti melalui 3 petak. Dan L tadi yang di kiri akan turun ke bawah sebanyak 3 petak. So di sinilah kedudukan A prime kita jika putaran tadi adalah 90 darjah lawan arah jam. So koordinat kita adalah negatif 10. So anak-anak boleh tak dapat putaran? Sekali lagi, cikgu guna bagi satu contoh lagi. Macam mana kalau satu titik tadi nak diputarkan dan kita tengok sekarang jarak dia tak sama panjang. Contoh katakanlah cikgu guna ambil objek kat sini. Contoh katakanlah objek A kat sini. Dan pusatnya katakanlah kat sini.
So katakanlah pusatnya kat sini. So langkah yang pertama nak buat putaran, step yang pertama tandakan objek. So objek dah tanda, iaitu objek dia A, dan tandakan pusat. Langkah yang kedua, sebab kita nak guna teknik sistem jam tadi, anak-anak buat jarum jam tadi daripada pusat. Dan pergerakan mesti panjang dulu, barulah pendek. So dia ke sini. Jadi sekarang anak-anak boleh nampak tak jam tadi adalah jam 12. Katakanlah putaran adalah 90 darjah lawan arah jam. So sistem jam 12, 3, 6, 9. Bila lawan arah jam 12 akan ke jam 9. So nak putar tadi, anak-anak bilang daripada pusat nak pergi ke jam 12, berapa petak? 1, 2, 3, 4. So kat sini pun sama, 1, 2, 3, 4. So sampai sini anak tengok L dia tadi 1, 2, maka dia ke bawah turun 1, 2. So kat sini adalah image bagi A prime tadi. Cikgu nak tunjukkan lagi contoh. Katakanlah tunjukkan lagi contoh. Katakanlah ni objek. Katakanlah ni pusat. Katakanlah sekarang objek dia berada di sini. Katakanlah objek dia titik A kat sini. So macam mana cikgu guna nak buat L tadi jarum jam? So daripada pusat nak pergi ke image, cikgu guna kata buat yang panjang dulu baru pendek. So daripada pusat bergerak panjang dulu, barulah turun ke bawah yang lebih pendek. So kita nampak jam kita sekarang berada di jam 3. So dah berada di jam 3. Katakanlah soalan nak lawan arah jam. So lawan arah jam bermakna jam 3 akan bergerak ke jam 12. So nak bergerak ke jam 12, maka kita bilang petak sekali lagi. So 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan naik sebanyak 5 petak juga. 3, 4, 5 ke atas. Dan kalau tadi kita tengok tangan dia tadi, L tadi kat bawah. So bila naik dia akan berada di sebelah kanan. So berapa tadi? 1, 2. Maka di sini 1, 2. So ini adalah image bagi A prime. Boleh tak? Cikgu nak harap perkongsian untuk mencari image bagi putaran ini anak-anak boleh kuasai sebaiknya. So selamat beramal. InsyaAllah di video akan datang Cikgu Kuna akan sharekan macam mana nak mencari image, nak mencari pusat bagi putaran apabila diberi objek dan image. So jangan lupa terus subscribe channel Cikgu Kuna, Matematik Mudah Mesej, untuk video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.